Okey, bab 13 adab dengan orang tua yang sudah lanjut usianya. Orang yang lebih berumur daripada kita lah. Maksud dia bukan maksud ayah mak kita, bapa kita tak. Orang lain yang lebih umurnya, usianya daripada kita. Maksudnya kita ni muda lah. Muda lah kita. Tak apa. Muda ke tua tu pada nombor je. Nombor je. Tapi sikap dan apa ni yang ada pada diri kita tu menjadikan kita usia lebih muda, lebih beramal ibadat. Itu yang kita nakkan, amal ibadat soleh. Boleh. Hati muda tu boleh. Sebab mungkin cita-citanya tu nak lakukan lebih cergas. Kan amal ibadat tu lebih tekun, lebih kuat. Tu hati muda kan. Janganlah hati muda untuk nafsu dah tak lah. Kalau nafsu tu kita tak berapa suka lah. Tak. Kalau boleh, biarlah hati muda kita tu gunakan untuk amal ibadat, amal soleh pada banyakkan berzikir, banyakkan mengingati Allah, terutamanya bulan Rejab. Ada kan istighfar yang saya bagi tu, istighfar Rejab tu. Bacalah tiap-tiap hari, pagi ke petang, tak kira lah. Asalkan ada masa kita baca. Ada masa kita baca. Agak ibu kita tanya. Wah. Saya lupa ada bicara lagi. Menunggu orang itu payah juga kan. Lama kita tak tahu datang awal ke cepat ke. Okey, bab 13 adab dengan orang tua. Tak sudu dengan pinggan. Taruh ni. Taruh dulu sudu. Radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda. Ubat. Yang berak. Berak tu. Syasik. Nabi bersabda, aku melihat dalam mimpiku. Aku tu siapa? Nabi. Aku tu Nabi bukan periwayat tu Umar Abdullah ibn Umar. Jadi aku melihat dalam mimpiku bahawa aku sedang bersiwak. Dia gosok gigi dengan kayu siwak. Saya tengok satu video. Kayu siwak tu rupanya boleh mematikan kuman-kuman yang ada dalam air. Dia cuba, dia ambil air daripada tempat yang banyak bakteria. Lepas tu dia masukkan kayu siwak. Habis tak ada. Nabi tu tahu daripada 1400 tahun dahulu. Mengajar dia. Allah yang mengajar dia, yang tahu pada dia. Kalau kita juga apa je lah kan kayu tu. Tapi apa-apa. Ada sebab memberi manfaat. Memberi faedah yang banyak. Jadi saya tengok heran juga kan air tu yang sekotor-kotor tu bersih. Dia letak dalam tu siwak tu dalam batang lah. Dia masuk dalam gelas. Air tu dia ambil letak dalam gelas. Kita nampak lah air tu
banyak bakterianya. Tapi lepas sekejap, dalam 15 minit tu, habis hilang. Jadi itulah siwak, kayu siwak. Artinya kita perlu gigi tu, tapi kita ni tak biasa kan. Tak biasa, tak puas hatilah. Jadi sebab dia boleh mematikan kuman-kuman. Boleh. Tak ada. Siwak. Penting benda tu. Lepas tu ketuk-ketuk sikit kan, barulah dia jadi lembut. Ada dia duduk dalam poket dia. Tapi kadang-kadang terlupa sampai dia surah terlupa nak buat tu kan. Yalah, kita tak biasa. Tapi insya-Allah kita minta supaya kita diingatkan. Sebab sebenarnya benda-benda ni kita diingatkan oleh Allah. Kalau tidak kan semua benda tak jadi. Asyik lupa je. Jadi maka Rasulullah kata datang kepada dia 2 orang. Lelaki, satu tua, satu muda. Dia duduk tengah bersiwak tu, ada datang 2 lelaki, satu tua, satu muda. Maka Nabi kata, aku mengholorkan siwak tu kepada yang lebih muda. Dia holor siwak tu pada orang yang lebih muda. Tapi orang yang lebih muda tu kata, berilah kepada yang lebih tua. Jadi dia menghormati orang tua. Walaupun Nabi holor kepada dia, tapi dia kata pada Nabi, holorlah pada orang yang lebih tua. Sebab dia lebih utama. Itu satu hadis. Kemudian satu lagi, Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, orang Ansar. Maksudnya orang Madinah lah. Yang memberi pertolongan pada Nabi dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah diberi air minum. Diberi air minum, lalu Nabi minum air. Sebelah kanan Rasulullah terdapat seorang anak muda dan manakala sebelah kirinya terdapat beberapa orang tua yang lanjut usia lah. Lantas Rasulullah bertanya pada pemuda tu, dia tanya, adakah engkau izinkan aku memberi minuman ini kepada orang tua? Tapi orang muda tu kata, kepada orang tua terlebih dahulu. Anak muda tu kata, dia jawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak melebihkan orang lain lebih daripada diriku dalam mendapat sesuatu daripadamu. Sebab air minuman tu pemberian daripada Rasulullah. Jadi dia tak nak bagi ke orang lain. Dia nak dia minum dia. Walaupun itu orang tua. Maka Rasulullah bagi tapi dalam keadaan dia tak suka. Maksudnya Rasulullah rasa terkilat lah dengan sikap pemuda tu. Tapi ada kelebihan dia. Dia syarah selepas ni, kemungkinan orang muda tu lebih berpengetahuan, lebih banyak ilmu daripada orang. Itu sebab dilebihkan orang muda. Tapi walau bagaimana Rasulullah tak suka, tak apa sukalah lebihkan orang muda daripada orang. Maksudnya kalau kita tak tahu kan orang muda ni adakah dia lebih dari segi ilmu dan orang tua ni kurang ilmu.
Tapi kita lebih utama daripada, berilah pada orang tua ni lebih dahulu, lepas tu baru beri pada pemuda. Tapi pemuda ni, dia sebab dia nak tu, dia nak barang lebihan. Minum Rasulullah. Itu sebab tu. Tu dia kata dia, tak boleh jangan bagi pada orang tua tu. Aku nak dulu. Sebab setiap benda yang daripada Rasulullah, aku akan lebih utamakan ini. Tak jaga dia, ikut je. Sebab nak memelihara keadaan. Kan Nabi ni kan dia sensitif dalam keadaan-keadaan tu. Jadi dia takut orang muda ni lari daripada dia ke, ataupun jauh diri daripada Rasulullah. Maka dia tak apalah, biarlah. Sedangkan hati dia tak suka. Pergi je. Itu keadaan Rasulullah. Dia macam itu kan. Dia berlemah lembut dengan orang Islam, tapi tegas dengan orang-orang kafir. Dia memang lemah lembut. Kemudian lalu Rasulullah memberikan minuman itu kepada tangan pemuda itu, walaupun keadaan Rasulullah tidak menyukainya. Dia holok gelas tu, tapi dalam keadaan dia rasa tak suka. Salah. Sebab nak muliakan orang lebih tua. Dan peraturannya, kita kena muliakan orang lebih tua. Tapi oleh kerana pemuda tu minta itu, dia bagi juga. Sebab Rasulullah ni dia bersikap dengan rasa tanggungjawab, prihatin, dan sensitiviti dia tu lebih halus. Kanan dulu. Sebab tu dia tanya, Rasulullah tanya dalam pemuda tu. Sebab ikut peraturannya, kanan tu lebih awal. Tapi oleh kerana pelaki ini orang tua, jadi dia rasa nak bagi pada orang tua ni kalau boleh. Tapi pemuda ni tak bagi. Jadi kenapa Rasulullah berbuat begitu dalam keadaan dia tak suka? Dia bagi juga pada orang pemuda tu, walaupun dalam keadaan dia tak berarti tak setujulah kan. Tapi dia beri juga pada pemuda tu. Kemungkinan pemuda tu lebih dari segi orang tua tu, dari segi kecerdasan, ilmu pengetahuan, ataupun dapat memahami sesuatu lebih mendalam banding dengan orang tua. Jadi dia mempunyai ilmu yang lebih, pemuda. Itu Rasulullah juga. Tapi dari segi kanan kiri itu pun satu sebab kan. Satu sebab yang Rasulullah beri tanya tu, dia kena tanya tu. Kalau tidak dia terus dia beri pada orang tua tu. Tapi mengikut peraturan hemah, peraturan Islamnya, kena tanya. Jadi kita pun kalau apa-apa dengan anak-anak kita ke siapa-siapa kan, kita kena tanya. Ikut peraturan. Kalau dia kata tak boleh, kita bagilah reason macam mana kan.
Baik, Sahal tu nama sebelum dia, nama sebelumnya nama dia Huzni. Sahal ni Al-Ansari, dia adalah umur yang panjang. Sampai 100 tahun dia hidup. Tapi dia ni merupakan sahabat muda Rasulullah. Macam Abdullah ibnu Umar, macam Abdullah ibn Abbas, orang muda-muda. Generasi yang kedua Rasulullah. Tapi hidup zaman Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah dalam usia belas-belasan. Lain daripada Umar, Abu Bakar tu dipanggil sahabat akbar sahabi. Si ni dipanggil sigar, terus sahabat kecil. Yang tu dipanggil kibarus sahabat. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, semua. Mungkin Ali tak masuk pun sebab dia umur muda juga. Tapi Umar, Abu Bakar, Talha, Zubair, semua tu peringkat umur yang tua. Jadi dia kata Sahal ni dia umur yang panjang sehingga 100 tahun dan dia dikira sahabat muda, sigharus sahab. Sighar tu kecil. Maksudnya muda lah. Sigharus sahabah yang terakhir mati di Madinah. Kemudian dia sahabat yang yang dia masuk peperangan Tabuk. Cuba tengok peperangan Tabuk tu. Bila ni dalam latar belakang. Dia ni orang yang menyertai perang Tabuk. Cuba tengok dalam Google. Ada macam mana. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Ada tak? Perang Tabuk. Jadi nama Sahal tu nama dia Huzni. Al-Huzni tu duka cita. Huzni tu duka cita. Rasulullah tukarkan kepada nama Sahal. Mudah. Kan kalau kita tengok apa doa selalu kita baca tu. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan wa anta taj'alul huzn idza syi'ta sahlan. Jadi doa untuk mudahkan pekerjaan urusan. Jadi ya Allah ya Tuhanku, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali jika telah Engkau mudahkan. Dan Engkau jadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendakinya menjadi mudah. Sebenarnya dia susah, tapi apabila kita minta doa dengan Allah, insya-Allah Allah mudahkan urusan-urusan kita. Ini ada satu doa lah. Kemudian sahabat-sahabat yang kecil ni sentiasa memberi khidmat kepada sahabat-sahabat yang lebih tua. Kibarus sahabah. Akbar dipanggil akbar. Kibarus sahabah
Jadi dia akan beri khidmat berupa berkhidmatan sebagai tolong menolong. Kalau misalnya orang tua tak larat ke apa, dia lah bantu. Orang muda-muda. Siwarus sahabat. Jumpa tak? Apa ni? Syida. Jumpa tabu. Kurang tabu. Ada? Di mana? Di Rasulullah. Ya. Di mana letak tu? Yang Nabi pulau 50 hari tak bercakap dengan dia. Salah satunya Ka'ab. Kan dia nak jaga buah kurma dia yang sedang masak. Jauh daripada Madinah. Saya tak jumpa nak cari. Ada apa? Syida ringkaskan hantar pada grup. Boleh? Apa dia? Dia masa musim panas. Tahu musim panas tu. Tu yang 3 orang tak ikut Nabi, dia nak jaga kurma dia lah. Ada setengah tu dia kata rumah dia tak ada orang jaga, takut bimbang, macam-macam lah. Lepas tu Nabi tak bercakap dengan dia selama 50 hari. Macam mana kalau kita kan masuk masjid, Rasulullah tengok, tak tegur apa dia. Sedih lah kan, dia terlalu amat sedih. Jadi dia mohon ampun pada Allah, akhirnya diampun. 3 orang. Tapi Ka'ab tu dia kata, kalau aku buat alasan, katakanlah nak cakap dengan Rasulullah alasan, 2 kali bohong. Sebab bohong tak pergi sekali. Bohong alasan tu pula cari alasan-alasan yang munasabah. Baiklah aku diam. Dia diam lah. Tak cakap apa-apa dengan Rasulullah. Tak cakap lah kenapa dia tak pergi. Kenapa dia tak menyertai semua tu. Sebagai pengajaran pada sahabat-sahabat. Jadi lepas pada tu dah tak ada dah peperangan zaman Rasulullah lah kan. Mungkin zaman-zaman Umar, Abu Bakar, sebagainya lah. Umar tu dia buka Baitul Maqdis kan. Dia pergi terima kunci dengan Nasrani. Orang Nasrani panggil Sayyidina Umar nak serahkan kunci. Jadi Umar pergilah terima kunci tu. Kemudian masa Sayyidina Abu Bakar perang Musailamatul Kazzab yang enggan membayar zakat. Kan dah mati Nabi, dia ingat zakat tu tak payah dah lah, tak wajib. Dia pun tak bayar zakat. Tapi kena bunuh juga, kena perangi juga lah. Sayyidina Abu Bakar hantar orang-orang Islam memerangi Musailamatul Kazzab. Dia kalah lah. Dibunuh. Dia sendiri dibunuh. Yang bunuh. Contoh pasal zaman dia syurat besar. Kemudian ada dia dia mungkin
pemuda tu berilmu. Mungkin dia ada ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Jadi orang dia hantar kepada Sayyidina Umar. Yalah. Jadi rasa dia tanya lah kan kenapa tak hantar orang tua. Tapi kerana itulah rasanya kerana ilmu pengetahuan. Kan kalau kita budak-budak lah ni pandai internet lah apa kan budak kecil tu. Anak-anak kita lah 5 tahun 7 tahun cucu tu. Pandai kita ni tak kerti. Jadi budak-budak tu banyak pengetahuan dia dapat. Sama dalam internet. Dia pandai cari kan. Google belajar. Kita pakai buku. Okey, tengok pengajaran hadis. Ni tak ni latar belakang. Alhamdulillah. Maklumat berkaitan Syekh. Okey. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah bima ni. Abdullah bin Mas'ud. Atas tu dah Okey. Hendaklah orang-orang yang berada di belakang di kalangan orang-orang yang cerdas akalnya dan cepat fahamnya. Ini Rasulullah katalah ni. Begitu juga dengan orang di belakang mereka. Mengulangnya 3 kali. Maksudnya belakang Rasulullah tu mestilah ada orang yang berilmu, cerdas, pantas kan. Lepas tu Nabi isyarat pada belakang dia. Maksudnya orang belakang aku tabi'in. Sahabat, mula-mula sahabat dulu. Lepas tu tabi'in. Dalam 3 kurun. Dia kata kurun aku ni yang terlebih afdal. Nabi katakan. Lepas tu kurun sahabat tu. Kurun tabi'in mengiringi sahabat tu tabi'in. Pun orang tu adalah dimuliakan. Jadi Nabi kata buat macam aku ni. Maksudnya dia memuliakan orang tua tu lah. Kan? Orang tua dan berilmu pengetahuan. Kalau ada orang yang berilmu pengetahuan, kena lebih utamakan. Jadi orang selepas aku pun buat gitu juga. Rasulullah kata. Lepas tu pun buat gitu juga. Jadi dalam 3 generasi lah. Mungkin dalam 3 generasi. Generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in. Mengikut sahabat. Sebab kadang-kadang dia dapat ilmu tu daripada sahabat. Mungkin dia kan sebab orang dulu-dulu tak adalah bohongan. Macam hadis-hadis tu. Tak ada bohong. Selepas masa kita ni dah dibuat-buat hadis tu. Pertama tak. Macam hadis maudhu', hadis dhaif. Ada masa zaman sahabat tu, dia tak mengurangi walaupun 1 ayat. Tak mengurangi dan tak menambah walaupun 1 ayat daripada hadis Rasul. Jadi dipercayailah. Tu dia pesan tu 3 kali Rasulullah pesan.
hendaklah kalian berhati-hati daripada hiruk pikuk tempat berjual beli. Ni berjual beli kan kita kena baca ayat tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Lepas tu yuhyi wa yumit hayyun. Apa dah? Tak, sebelum tu ada sikit. Biadihil khair. Dia ada sikit lain dengan yang kita biasa baca. La ilaha illallah. Dia ada campuran. Dia beza tak banyak tapi ada sikit berbeza. Ya tu. Sikit je beza dia. Biadihil khair. Lahul mulku sama. Walahul hamdu pun sama. Biadihil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sama je. Ni macam pasal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadihil khair. Itu je tambah. Bahawa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca tu 1,000,000 alf 1,000,000 kebaikan diberi. Maksudnya kalau kita nak beli itu kita fikir dulu apa yang mustahak, apa yang tak faedah kan. Ya. Jadi kita tak adalah membazir ataupun beli barang-barang yang tak berfaedah. Dan kalau tak fikir di rumah kan, yang tak tulis di rumah tu, janganlah dibeli. Kadang-kadang dah buat dah checklist kan, tapi terlebih juga. Ustazah, Ya. dia kata Nabi melarang kita hiruk pikuk di pasar kan? Kalau macam tu baguslah beli kat Shopee dengan TikTok tu ya. Tak payah nak tengok dah. Dia tak ada hiruk pikuk, dia senyap je. Betul. Pada berdepan je lah. Dia je. Apa benda. Right, masalahnya beli dekat Shopee dengan TikTok ni pula kita dah terlebih beli lah pula, tengok ini cantik lagi, parah. Senang tu online je. Bagi ni parah. Online pun terlebih juga Allahu Akbar. Sabar je lah. Kemudian 1,000,000 juga di padang sayyi'ah. Dan 1,000,000 juga diangkat darjah. Kemudian dibina bait wa bana baitan fil jannah. Dibina pada kita rumah di syurga. Tapi kadang terlupa nak baca ni. Baca cuki je belikan. Tapi Rasulullah ni ajar benda-benda kita supaya kita berhati-hati. Kan? Dalam pergi pasar pun dia ajar.
Yalah. Pasal malam tu kadang-kadang tengok tu nak, tengok ni nak kan. Doa apa malam. Tapi kalau balik Kelantan lagi lah. Semua benda tengok. Nak makan. Makanan tu kan lama tak makan. Ni nak makan, ni nak makan, nak makan. Lepas tu, lepas tu 2 hari, bok ke. Taklah banyak, tak mahal. Tapi itulah ada banyak kan kita beli. Itu ini nak semua. Tengok. Lama-lama. Lebih list. Itulah. Lepas ni kena ingat. Jangan pergi ke pasar Ramadan. Kalau pergi. Kalau pergi kat pasar Ramadan habis. Macam-macam nak kan. Tak utamanya ada masa tu rasa lapar. Kita pergi. Nafsu tu lebih daripada apa. Kaitan orang muda dia tu. Tapi sini dia tu ikut Rasulullah kan mengenai orang sama ada muda ke tua tu bagi keutamaan. Sebab dia kata kena mengikut akulah kan. 3 kali nak dia kata tu. Agaknya kan Shopee tu kan kita tidak utamakan orang muda ke orang tua. Tengok barang je. Tu kan. Kita kena baca doa. Kena berhati-hati di pasar-pasar. Sebab kadang-kadang menyusahkan kita. List lain, linya lain. Tambah-tambah sekarang macam-macam kan. Tipu daya. Itulah. Sebab dia hendaklah kalian berhati-hati daripada hiruk pikuk tempat berjual beli. Agaknya masa berjual beli tu kita tak kisah dah. Orang muda ke orang tua ke. Itu sebab dibawa ayat ni kan. Masa biasa tak apalah. Kita berkisah lagi dengan orang muda orang tua. Itulah rasa saya. Latar belakang. Tadi saya dah baca dah latar belakang. Lepas tu pengajaran hadis. Dia ada 3 pengajaran hadis. Satunya antara keagungan Allah yang Maha Besar memuliakan orang Islam yang tua. Itu satu syarat. Utamanya orang yang berpegang teguh pada agama Islam dan beramal soleh. Bukanlah orang tua yang jahil. Orang tua yang mempunyai jati diri, iaitu berpegang teguh pada agama dan beramal soleh. Itu Allah utamakan orang ini. Memuliakan.
Kemudian sesiapa yang keluar uban tua bagi cahaya di hari kiamat. Uban tu seolah macam cahaya pada hari kiamat. Maksudnya apabila kita uban kan kita sedar dari tak lama dah ni. Dah nampak uban tu kau naik cepat-cepat. Tak nak bagi nampak. Nampak boleh nampak. Jangan nampak putih. Memang. Anak-anak saya 35 tahun dia dah uban. Dia ikut ayah dia. Ayah dia memang uban awal. Umur 35 tahun dah uban. Itulah, tak tahulah. Tapi ikut keturunan tu ikut juga. Saya pun awal lagi uban tu. Umur 45 dah uban. Cepat. Sebab suami kita kan cepat tu dia berjangkit. Tapi tak tahu berjangkit ke tak berjangkit. Nak jaganya memang uban tu cepat. Rupanya uban tu cahaya di hari kiamat. Dia kata sahabat yang tua itu penyebab turunnya rezeki dari langit, juga mendapat kemenangan dalam sesuatu perjuangan. Artinya kalau ada orang tua dalam peperangan tu, kemudahan untuk menang tu ada. Sebab dia kan berdoa. Orang tua ni berdoa. Dan rezeki pun kan satu-satu tempat tu, katakanlah ada orang tua, ada kanak-kanak, Allah turunkan rezeki tu dengan mudah. Dan kalau nak kena bala pun, kalau ada orang tua, Allah fikirkan. Tak terus menerus turun bala bencana. Tapi kalau kita melakukan dan tidak macam menyekat, kemungkinan semuanya kena. Kan ada orang tua atau kanak-kanak. Tapi sebenarnya Allah akan memelihara dua generasi ni. Pertama orang tua, yang kedua kanak-kanak. Kalau ada dalam masyarakat tu orang tua dan kanak-kanak, payah sikit lah Allah nak turunkan bencana. Bala. Sebab macam kasihan belas kan. Itu kadang-kadang Rasulullah lebih sayang pada orang. Sebab rezeki pun kalau dia kata sini kan, rezeki pun datang dari mudah. Kerana ada orang tua. Kerana ada kanak-kanak. Kemudian yang keduanya, antara adab dengan orang yang lanjut usia ni, pertama, memuliakan mereka dalam majlis. Utamakan orang yang lebih berumur dalam majlis tu, beri tempat duduk, dipersilakan, hormat, mengasihani mereka. Mesti ada sifat kasihan belas terhadap orang tua. Yang ketiga, berlemah lembut dalam banyak perkara. Yang keempatnya, mendahulukan mereka dalam suatu keadaan. Contoh membagi makanan. Utamakan orang tua dulu. Kadang-kadang berebut-rebut kan. Padahal benda tu ada apa saja je keadaan kita tu.
Asyik munuk aku nak gebuk-gebuk. Sebenarnya kalau tunggu pun akan dapat. Sebab benda tu cukup sebenarnya. Kalau tak cukup, terbagi-bagilah. Kalau makan tu bagi dua. Seorang sikit. Tapi keadaan manusia nafsu. Hawa nafsu tu lebih daripada akal, fikiran. Macam semalam tu kan. Kalau kita gunakan akal, menang akal kita jadi lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau gunakan hawa nafsu, menang hawa nafsu, lebih teruk daripada binatang ternakan. Macam gebuk-gebuk tu lah. Tapi tak kata ke orang lah, semua orang. Kerana ada hawa nafsu tu. Dia terjadi dengan sendiri. Gebut je. Nak padahalnya boleh dapatkan. Ya. Awal. Terus sekarang yang macam kita ada tengok kita gitu kan. Ada apa ni? Yang muda. Jom je. So, tapi dia Civic tu dia. Civic tu kan. Kena didikan daripada sekolah. Itu mak ayah pun daripada mula tu kena hormat orang tua. Macam anak-anak tu kalau ada makanan, dia kena mesti utamakan orang. Kalau ada nenek lah. Atuk dulu tanya. Bukannya nak suruh. Tanya. Nak, mari kita makan sama-sama. Ataupun mak ayah. Mesti. Itu barulah adik-beradik ni. Kan? Kita ajar begitu. Kena ajar. Dia tak faham. Dia bergepuk buat dia je lah. Kan? Adab. Adab sopan. Adab sopan tu mesti diutamakan. Dan yang kelimanya mengambil berat ke atas mereka selagi tidak menyalahi syarat. Mengambil berat ke atas mereka. Maksudnya tanya khabar. Sakit ke, sihat ke, apa ke, kan. Itu adab dengan orang yang usia lanjut tu. Ada 5 benda. Kemudian yang ketiganya, pengajaran hadis yang ketiga disebut dalam hadis Sahal tadi bahawa Rasulullah memberikan minuman itu kepada anak muda terlebih dahulu dalam keadaan baginda tidak menyukainya. Tadilah saya dah beritahu tadi. Ini kerana Rasulullah tak suka mendahului orang muda berbanding dengan orang tua. Jadi baginda bersetuju mendahului anak muda itu kerana dia lebih mempunyai ilmu pengetahuan, kerana dia mempunyai kepahaman yang mendalam, dan ini menunjukkan seorang yang mempunyai ilmu lebih utama daripada orang yang tua. Walaupun dia muda, tapi dia mempunyai ilmu pengetahuan. Ada lagi apa-apa tertinggal? Disyarahlah dalam pengajaran hadis ni. Hadis Sahal tu.
Ada yang kedua. Isyarat. Kenapa Rasulullah berbuat demikian kan? Sebabnya dia kata kerana mungkin orang tu lebih banyak ilmu. Maka orang yang berilmu ni lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Walaupun dia dari segi ilmunya tua ataupun lebih matang daripada kanak-kanak pemuda. Actionnya memanglah kadang-kadang datang tu kan telefon je. Baik tak payah datang kan. Asyik dia dengan telefon dia je. Bukannya dia pedulikan kita nak tanya khabar, nak apa. Makan pun kalau kita panggil makan pun tak ada. Tahu kan. Tak pedulinya. Yang lain pun telah nak tahu pasal kan. Selama ni satu jangan. Dia cukuplah. Itulah. Itulah. Ada tu kurang. Terlalu kurang kan sekarang ni. Terutamanya kalau dah dapat telefon tu. WhatsApp-nya, TikTok-nya, macam-macam. Tak pakai dia ke kita. Kalau ada adik-adik dia pun, seorang satu telefon kan. Ni telefon dia, ni telefon dia. Tutup, simpan. Itulah. Ada orang sebab kasih sayang kan. Belum dia kena sesuatu. Orang tu apa? Macam jualan-jualan dulu satu buat keropok jika di sini tak ada pelakisian orang tak keropok tu. Memanglah kadang rumah ada dah. Ada sifat kasihan belas tu kan. Ya. Duit. Tak ada duit. Miskin. Kan orang sebelah Siam sana. Orang petani ni. Dia menoreh getah. Itu je lah. Jual-jual benda-benda dapat sesuatu. Dia pun malu juga lupa dia dong. Tapi nak dapatkan duit itu cara paling boleh dia dapat dengan cara menjual tu lah. Itulah kadang-kadang kita rasa biarlah beli RM10, RM10. Bukan nak sangat. Tak makan pun balik. Kadang-kadang manis kan. Keput tu. Ada manis keput dia. Jadi tak sesuai lah dengan orang yang apa ni, kecil manis apa tu ni. Manis. Keput dia. Saya share kajian lah kan saya. Kalau bandingkan sakit kan. Maksudnya orang hati ataupun kalau supermarket tu pakai orang depan tu kalau orang
ruangan ke, ruangan beli telur kan? Ada. Betul. UK pun dihargai. Kan naik bas apa semua tu, dihargai. Tidaklah kata macam kita nak naik-naik lah. Kadang-kadang dia pergi cepat-cepat letakkan benda yang bangku kan, yang nak naik ke atas bas tu. Driver dia tu. Sebab saya duduk juga di sana UK dia. Sajalah 3 anak. Sebulan lebih tu. Tapi kita tengok keadaan. Keadaan tu memang dia hormat ke orang luar, ke orang tua dan sebagainya. Dia ada akta tu lah. Kan? Kalau di iklan ya. Kalau iklan. Kan iklan. Model baju. Dan kan ada orang komplain. Iklan orang tu baju ada sebenarnya cenderung itu komplain. Kalau nak iklan lipstick, kalau macam dia dah cantik, you nak iklan. Yang orang muda tu, yang dah cantik dah. Dah. Dia kena jaga betul-betul. Padang permainan apa semua kan, kadang-kadang ada khas dia untuk orang tua tu. Dia pergi tempat sebab takut berebut kan, orang muda dengan orang tua. Jadi dia bagi khas. Kita tak boleh ganggu yang orang tua tu. Boleh main yang tempat-tempat lain. Lah. Tapi kita ni apa je yang ada kan? Tak ada. Yang apa ni? Yang dikondem-kondem tu agama Islam. Tak ada apa-apa. Dia kan, kalau dia je kondem tu melangit lah. Kita ni tak tahu je nak buat apa, kadang kan dia caci maki semua tu kan. Patutnya kita kena buat peraturan bahawa kalau orang caci maki tu kena tak ada kan. Kita mesti ada satu ruang untuk suara rakyat kan. Tak boleh suara rakyat kan. Dia komen peloknya kita punya telefon. Semoga datang. Itulah keadaan kita, begitulah keadaan dia. Okay, ada apa-apa lagi? Namlah. Rakan yang boleh ke? Ambil sikit. Okay. Hadis Muaz bin Jabal. Ha, 14. Bab 14. Adab dengan rakan yang mukmin, bukan orang yang kafir, mukmin. Dia kait dah situ. Jadi Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah SAW memegang tangannya lantas bersabda,
di masa Muaz dia nak hantar ke satu tempat yang macam dakwah lah. Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku menyayangimu. Demi Allah, sesungguhnya aku menyayangimu. Aku meninggalkan pesanan kepadamu. Jadi dia nak pesan lah, Rasulullah nak pesan ni dia pegang. Wahai Muaz, janganlah sesekali kau meninggalkan pada penghujung setiap solat doa. Apa doa dia? Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu dan beradab dengan ibadah yang setara dengan kemuliaan. Yang itulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi ada seorang dia tambah ahli Quran. Allahumma a'inni ala ahli Quran wa zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tolong untuk jadikan aku ni ahli Quran. Maksudnya ingat. Kita ingat supaya setiap hari tu baca Quran. A'inni ala ahli Quran wa a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Kan 3 kita minta situ. A'inni ala zikrika, mengingatimu, wa syukrika, dan syukur pada nikmat-nikmat yang kamu beri pada aku, wa husni ibadatik, perbaikikan ibadat sebaik-baik. Jadi Muaz mewasiatkan pesanan ini kepada para as-sabihin, tabi'in, orang tabi'in. Kan dia hidup lama, Muaz ni 120 tahun. Dia mati di Syam. Dan Sabihin mewasiatkan pesanan ini kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, tabi'in. Adik, apa nasihat Rasulullah tu dia sampaikan kepada orang-orang tabi'in. Sebab Rasulullah dah tak ada di masa itu. Jadi dia sampaikan kepada orang tabi'in. Anas, bukan Muaz dah. Anas bin Malik yang panjang umur. Banyak anak. Kan Nabi doakan kat dia. Banyak anak. Mati dia 120 tahun. Umur dia. Muaz. Ni Anas. Bawah. Saya tukar-tukar. Bukan Muaz. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, para muhajirun itu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak melihat satu kaum yang lebih baik daripada mereka yang kami datang kepadanya. Ini kaum Ansar. Kami datang kepadanya pergi hijrah ke Madinah. Dalam memberi apabila harta mereka sedikit dan tiada yang lebih baik daripada mereka dalam memberi suatu harta mereka banyak. Dia beri semua. Masa sikit ke, masa banyak ke, dia beri. Mereka menghilangkan kesusahan
kesusahan kami dan berkongsi kegembiraan mereka dengan kami. Sehingga kami bimbang bahawa mereka akan mendapat kesemua pahala itu tanpa berbakti kepada kami. Dia tak. Rasulullah SAW bersabda, itu tidak akan terjadi selagi mana kalian berterima kasih kepada mereka dan mendoakan mereka kepada Allah. Dia dapat. Jadi dia Anas ni dia cerita bahawa orang-orang muhajirin tu orang yang pindah daripada Mekah ke Madinah merasakan dia ni terlalu dibuat baik oleh Ansar. Sebab Nabi buat dia sebagai adik-beradik. Orang Ansar mesti ambil seorang daripada muhajir. Siapa-siapa dah dia pilih. Dan dia akan menerima harta pusaka daripada orang Ansar. Orang muhajir ini akan terima kesikit-sikit lah, kan banyak-banyak. Sehingga kadang-kadang isteri pun dia nak bagi. Dia ada 4 isteri, pilihlah mana yang kamu nak. Dia tak kira tak apa. Dia tak ada rasa dengki tu, tak ada langsung. Orang Ansar. Itulah baik. Tak adalah rasa cemburu dengan orang-orang muhajirin tu. Bagi je. Lepas tu macam Abdul Rahman bin Auf. Kan dia ahli perniagaan masa di Mekah lagi. Dia datang ke Madinah, orang pun nak bagilah gini-gini harta benda. Dia tak nak. Dia kata tunjukkan aku pasar. Di mana pasar yang kamu jual? Jadi melalui Abdul Rahman bin Auf inilah dia menghapuskan sistem Yahudi yang betul bukan rasul, apa nama tu? Riba. Riba. Dia tak apa dah saya tak ingat. Yang jual unta tu. Sama harga. Sama harga tu. Tapi dia ambil tali tu. Asing-asing. Dia untungnya daripada tali tu. Jadi orang mesti beli sebab unta, nak beli unta takkan tak ada tali kan. Mesti nak tarik apa. Jadi belilah tali dia. Daripada situlah dapat tu. Tali tu. Tu sahabat-sahabat bertanya, kenapa kamu jual sama harga dengan kamu beli? Kan mana untungnya? Tak apa, dia kata. Itu dia jual tali itulah yang jadi untung dia. Saya tak ingat nama sahabat tu siapa. Ingat? Saya tak ingat. Abdul Rahman bin Auf kaya. Dia dah dapat berniaga di pasar Madinah tu. Dapat harta yang banyak. Kaya. Dialah menyumbang kepada agama Islam. Samalah dengan Khadijah. Kan Khadijah isteri Nabi tu sampai habis masa Nabi masa dia nak mati tu, habis dah harta dia. Sebab kan dia disekat. Tak boleh nak berniaga. Nak jual beli semua tu. Ditahan berapa tahun? 3. Rasanya 3 tahun. Jadi masa tu habislah harta tu. Nak niaga tak boleh. Nak pusing apa semua tak boleh. Sampai masa dia nak mati dia kata ke Nabi, kalau sekiranya boleh jual tulang belulang engkau jual lah, ambil duit tu untuk Islam. Sampai itu dia nak
korbankan. Jadi Anas, apa ni doa Anas yang ada apa ni, kan dia suruh banyak harta benda, banyak anak pinak. Ni Allahumma akthir amwalana, sudah tukarlah, wa amwala auladina wa akthir auladahum waghfir lana waghfir lahum wa'fu anna wa'fu anhum wa barik lana fima qaitana wa adkhilhum al-jannah. Ni Nabi ajar pada Anas doa. Jadi dia baca, dia amalkan sehinggalah dia menjadi kaya raya, anak yang ramai. Sebab dia doa apa ni, wa amwala auladina wa aksir aulada, banyakkan anak kamu. Ampunkan kami dan ampunkan bagi mereka, wa'fu anna wa'fu anhum, dan berilah keafiat, kesihatan yang baik pada kami dan pada mereka. Wa barik lana fima qaitana, berilah keberkatan apa yang engkau telah berikan kepada kami. Doa inilah Allah beri pada Rasul, beri pada Anas. Anas amalkanlah. Sampai situ boleh? Anas ni lah. Ummu Sulaim. Nama dia, mak dia. Mak dia, Ummu Sulaim. Dia kata dia tak ada apa-apa benda nak bagi pada Rasulullah. Aku ada Anas ni je. Aku serahkan Anas ni kepadamu ya Rasulullah. Engkau terimalah khidmatnya. Jadi setiap kali kalau Rasulullah nak ambil sembahyang, dia pergi ambil. Selipar dia, katakanlah Rasulullah nak pakai, dia pergi betulkan. Anas, dia khidmatkan Rasulullah dalam 2 tahun menulis wahyu. Pandai budak dia boleh dah. Nabi yang tak pandai. Masa serah 10 tahun. Dan dia Ummu Sulaim. Rasa saya lah kalau tak silap. Tak ingat. Ummu Sulaim. Ayah dia tak ada. Ayah dia tak ada. Jadi mak dia kata, aku ni tak ada apa. Yang aku nak beri pada kamu, banyak Anas. Jadi berilah Anas untuk menjadi khadam pada Rasulullah. Berilah khidmat. Jadi masa sebelum Rasulullah meninggal, dia bagilah doa ni. Doa ni. Dia pergi di Syria, dia duduk di Syria. Damsyik, Dimashq. Damsyik. Dia tak duduk di Madinah. Sebab kemungkinan kadang-kadang orang ni dia ingat. Ingat keadaan Rasulullah, gini, sedih. Jadi biar dia lagi jauh. Macam Bilal bin Rabah. Kan dia pun duduk di Syria. Balik sekali-sekala di Madinah. Cucu Nabi tu kan, Hussein dengan Hasan tu, suruhlah dia azan. Sampai ada asyhadu an la ilaha illallah, apa lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dia terpisah-pisah. Boleh nak teruskan azan. Ingat
Kebetulan di Allah tu kan Bilal tu, kita kan sebut Bilal. Betulan nama tu Bilal, lepas tu kita sebut sampai sekarang. Bilal, Tok Bilal. Okey kita itu kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah wa a'udzu bika min adzabil Allah. Berilah manfaat ilmu yang ajarkan kepada kami dan ajar ilmu yang bermanfaat untuk kami serta tambahkan ilmu untuk kami ujian semua keadaan dan kami membutuhkan kepada kesaksian. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atina wa la tusir alaina wardi anna. Berilah kami rezeki kepada kami dan janganlah engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan engkau hinakan. Berilah dan janganlah engkau haramkan kami. Muliakanlah kami dan kami terpengaruh olehnya. Redalah kami dan berilah keredaan kepada kami. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Maaf, kalau suara tak ada. Ya, kami ini depan kata-kata. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih Ustazah. Suara Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Hari ni online saja. Pelit. Okey, sebab suara batuk-batuk. Tapi okey Ustazah, jelas dengar. Boleh? Okey. Jelas. Alhamdulillah. Suara rock tu lagi jelas. Okey, kita kena Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa tak datang, Pak? Hari ni Ustazah, saya nak keluar cepat. Pukul 10 lebih ni saya ingat habis 10.30. Rupanya awal pula hari ni. Okey. Okey, Saja, Pak. Tak apa Ustazah, saya mau cakap ke Ibu Jah. Bu Jah, hari ni saya tak datang kelas lah, tapi saya nak buat online je lah. Apa insyaAllah semua payah je lah. Petang ni kan? Petang ni. Petang ni jemput Ustazah pukul 3. Bawa dia tu. Pokok tu, pokok. Pokok. Okey. Saya bawa tahan je. Sebab saya semai belum lagi naik. Nanti saya bawa tahan je Ustazah. Tahan je. Dan saya semai juga. Ustazah, saya semai juga. Saya bagi Ustazah tahan. Kalau saya punya semai jadi, saya bagi Ustazah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kan dahan dia buat apa? Awak tanya Ustazah khasiat dia. Tanya, awak nak ke juga tahan? Boleh lah. Buat Okey. ubat kan? Buat ubat. Buat ubat. Ubat. Okey. Okay, jumpa petang ni insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Dia tak mau keluar. Waalaikumsalam. Dia tak mau keluar pula dia. Tahu. Okey.
sekali.